Bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, kita bawakan The Man of the Hour, perbincangan yang saya pasti dinanti-nantikan oleh semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Sama sekali untuk anda yang bakal melancong ke luar negara dan juga yang sedang berada dalam industri pelancongan, bersedia menerima pelancong-pelancong asing yang sudah pasti anda nantikan adalah pelancong-pelancong dari China kerana mereka baru saja membuka pintu sempadan. Namun dalam pada itu kita bincangkan berkaitan perlukah kita terus perketatkan kawalan di pintu sempadan terhadap pelawat asing. Bagaimana kita ingin seimbangkan security dan juga ekonomi ini. Bersama kami Datuk Seri Khairul Zami bin Daud, Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Terima kasih Datuk Seri kerana hadir ke Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Bagi mereka yang berada di lapangan terbang ini, kita nampaklah kali ini kesibukan itu dapat dilihat dengan lebih jelas. Bagaimana setakat ini perjalanan ataupun pengalaman pihak imigresen dalam mengendalikan kemasukan pelawat yang lebih ramai berbanding sebelum ini? Ya, selamat pagi dan pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya. Apabila kita membuka semula pintu sempadan pada April 2022 yang lalu, bermakna tugas imigresen telah kembali kepada normal. Keadaan seperti sebelum pandemik, iaitu menguruskan kemasukan warga asing dan keberadaan mereka di dalam negara kita. Ini adalah satu tugas yang amat mencabar yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai saya di pintu masuk negara. Jadi keutamaan Jabatan Imigresen dalam perkara ini sudah tentulah memastikan bahawa warga negara asing ini masuk dan berada di dalam negara kita mengikut peraturan dan undang-undang telah ditetapkan. Dan dalam perkara ini, kita tidak bercakap tentang kemasukan 10,000, 20,000, 15,000. Kita bercakap tentang kemasukan berjuta-juta warga negara asing. Dan mereka memberi sumbangan yang amat penting kepada sektor pelancongan negara kita. Saya berikan contohnya, sebelum pandemik tahun 2019, jumlah kemasukan warga negara asing ke Malaysia ketika itu ialah 34 juta. Semasa pandemik menurun kepada 6 dan 7 juta. Dan pada tahun 2022, pada tahun lepas, jumlah ini telah meningkat semula kepada 15 juta. Dan ini kita tahu bahawa apabila China mengumumkan mereka membuka semula sempadan pada 8 Januari, 2 hari lepas, ini satu berita yang amat baik kepada industri pelancongan. Dan sudah tentu Jabatan Imigresen diberi peranan besar untuk menentukan bagaimana kemasukan mereka ini memberi faedah ekonomi dan dalam masa yang sama keselamatan kesihatan rakyat kita terjamin. Jadi ini cabarannya sekarang. Jadi itu adalah senarai-senarai keutamaan yang perlu kita lihat. Jadi susunannya bagaimana untuk Jabatan Imigresen? Apa yang berada di tahap tertinggi senarai keutamaan? Imigresen ialah sebuah jabatan yang menguatkuasakan undang-undang dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi secara langsung kita tahu bahawa keutamaan bagi kami Jabatan Imigresen Malaysia sudah tentulah keselamatan. Imigresen mesti memastikan bahawa kemasukan warga negara asing ini yang pertama tidak menjejaskan keselamatan negara. Dan dalam keadaan pandemik sekarang ini tidak menjejaskan keselamatan kesihatan rakyat. Dan yang keduanya memastikan bahawa kesejahteraan rakyat tempatan sentiasa diberikan keutamaan. Walaupun kita mengalu-alukan kemasukan warga negara asing ini, mereka penting untuk sektor pelancongan, mereka penting untuk sektor-sektor ekonomi, perkilangan, perladangan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kepentingan rakyat tempatan itu mesti sentiasa terpelihara, mesti sentiasa terjaga, supaya tidak timbul isu-isu di mana mereka sukar untuk mencari rezeki barangkali kerana kebanjiran terlalu ramai warga negara asing ini. Jadi inilah keutamaannya. Yang pertama keselamatan dan yang kedua sudah tentu kami akan menjadi fasilitator, menjadi pemudah cara
kepada kemasukan warga negara asing ini demi untuk kepentingan ekonomi negara. Dua aspek, Datuk Seri. Di sini kami bertanyakan kepada pihak immigration. Pada 4 Januari, Datuk Seri Anwar telah pun mengatakan tiada sekatan ataupun sebarang diskriminasi perlu diingat. Dan juga lawatan Menteri Dalam Negeri juga memastikan SOP diguna pakai. Bagaimana sebenarnya perlu diperjelaskan? Barangkali ada salah faham di kalangan warga masyarakat. Kes tertinggi ini daripada China sebenarnya. Apa sebenarnya yang perlu diketahui dari segi fakta atau yang telah pun statistik yang telah pun dikongsikan kepada pihak immigration? Kalau kita melihat laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, China tidak dikategorikan sebagai negara yang mempunyai bilangan kes COVID yang tertinggi. Ini laporan rasminya. Ya. Tetapi oleh kerana ada kebimbangan, ada persepsi di kalangan rakyat Malaysia, beberapa perkara telah pun dilaksanakan untuk memastikan bahawa persepsi itu dapat diuruskan. Dan kita tahu bahawa kerajaan telah membuat keputusan tidak ada sekatan yang dikenakan kepada pelancong ataupun penerbangan daripada negara China. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak diwajibkan untuk mengambil ujian PCR seperti mana semasa kita menguruskan COVID semasa pandemik. Semasa pandemik, semua warga negara asing yang masuk diwajibkan mengambil PCR test, ujian PCR 48 jam sebelum penerbangan. Betul. Dan apabila sampai di pintu masuk negara kita, wajib dikuarantin. Telah pun walaupun telah mempunyai keputusan PCR. Tetapi sekarang ini tidak lagi. Tidak ada peraturan-peraturan seperti itu, tetapi immigration diminta untuk mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bertujuan supaya kemasukan mereka ini dapat diurus dengan lebih baik. Jadi bersama Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, rakan strategik kami sejak daripada pandemik lagi, kaunter khas telah disediakan oleh immigration di KLIA dan juga di beberapa pintu masuk utama negara yang lain. Semua penerbangan daripada China ini akan dibawa melalui kaunter khas ini. Yeah. Dan sebelum sampai ke kaunter khas, mereka akan melalui thermal kamera Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah. Di mana ada petugas Kementerian Kesihatan 24 jam yang akan mengawasi suhu-suhu badan pelawat-pelawat daripada China ini. Sekiranya melebihi tahap normal, mereka akan dibuat pemeriksaan lanjut untuk memastikan bahawa tidak ada jangkitan dan sebagainya. Yeah. Dan di pintu masuk Jabatan Imigresen Malaysia di kaunter khas ini, sekiranya pegawai saya mendapati terdapat di kalangan mereka ini yang mempunyai gejala demam, sersema dan tahap kesihatan yang tidak begitu baik, mereka akan dirujuk kepada pegawai Kementerian Kesihatan. Terdapat bilik khas, bilik operasi. Dan selepas itu KKM akan melakukan prosedur yang seterusnya. Jadi persoalan yang mungkin timbul daripada penonton-penonton kita, jika seorang daripada mereka mempunyai gejala dan didapati positif COVID, apakah kesannya kepada kesemua penumpang pesawat yang sama? Semasa kita menguruskan pandemik 2020-2021 dahulu, KKM akan membuat pencarian ke atas mereka yang terbang bersama-sama dengan mereka yang positif ini. Saya percaya jika keadaan seperti ini berlaku, langkah yang sama akan diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan sudah tentu immigration akan memberikan bantuan yang sebaiknya. Satu fakta yang menarik yang saya suka kongsikan, terdapat 6 penerbangan pada 8 hari bulan baru ini daripada China dengan 1,200 penumpang lebih kurang dan tidak ada di kalangan mereka yang positif. Yang menunjukkan simptom pun tidak ada. Dan mereka sememangnya diawasi dengan teliti oleh immigration kerana mereka melalui kaunter khas yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi berbalik pada aspek skop tugas pihak immigration, bagaimana saringan yang dilakukan untuk memastikan seseorang itu betul-betul layak untuk masuk ataupun menepati syarat yang diperlukan untuk masuk ke dalam sepadan negara kita?
Sebenarnya ramai yang kadang-kadang salah faham bahawa immigration mengenakan pelbagai syarat. Tetapi sebenarnya tidak. Apa yang diamalkan oleh immigration Malaysia ini adalah satu perkara yang bersifat universe, bersifat global bagi semua pelancong. Katakan kita rakyat Malaysia ingin melancong ke negara luar, perkara pertama yang akan kita pastikan ialah kita mesti mempunyai tiket untuk pulang yang telah disahkan. Stranded di negara asing ini adalah satu perkara yang amat menakutkan. Betul. Bagi kita. Yang kedua, kita mesti pastikan bahawa kita telah pun ada tempat tinggal. Sama ada hotel ataupun homestay sekarang. Dan sekiranya kita melancong dan kita tinggal di rumah rakan-rakan, apabila ditanya oleh pegawai immigration negara luar, kita tahu lokasinya di sini, ini orang untuk dihubungi dan alamatnya di sini. Dan sudah tentu yang ketiga, kita mesti travel dengan mempunyai perbelanjaan yang mencukupi. Sekarang kita mungkin tidak bawa cash, tetapi kita bawa kad kredit. Kita bawa e-payment dan sebagainya. So, tiga perkara ini yang menjadi asas di dalam penentuan kriteria sama ada seseorang itu benar-benar datang ke negara kita untuk melancong ataupun datang dengan tujuan lain. Dan terdapat banyak kes di mana mereka sebenarnya cuba masuk dengan niat untuk bekerja secara tidak sah. Dan mereka ini dari segi prosedur immigration akan dikeluarkan dengan notis yang kita panggil notis penolakan masuk ataupun NTL. Not to land. Dan mereka akan dibawa balik dengan penerbangan yang seterusnya. Dan setakat ini lebih kurang 50,000 telah dikenakan notis NTL. Kalau sekiranya mereka terlepas masuk dan bekerja secara tidak sah, ini yang saya maksudkan di peringkat awal tadi. Menjamin kesejahteraan rakyat tempatan itu ialah salah satu daripada tugas utama Jabatan Immigration. Kita akan kehilangan levy yang begitu besar apabila mereka bekerja secara tidak sah. Jadi saya harap jelas dengan kriteria-kriteria. Sebenarnya kriteria itu adalah kriteria yang sama yang saja, dikenakan di negara jiran juga. Sama. Di Singapura dan juga Thailand. Betul. Perbelanjaan yang mencukupi, tempat tinggal yang sah dan juga dokumen penerbangan balik yang semuanya diperlukan. Saya baru-baru ini saya berkesempatan pergi ke sebuah negara di Eropah. Saya dijemput untuk berkongsi tentang pengalaman. Apabila sampai di kaunter immigration di sana, saya ditanya dengan soalan. Dilihat saya orang Asia, what is your purpose coming to my country? Dan saya menjawab. Soalan yang biasa, Dan ditanya tentang hotel, dia minta supaya ditunjukkan surat panggilan untuk menyertai seminar dan sebagainya. Ia sama sebenarnya. Sama. Datuk Seri, baru-baru ni semalam sebenarnya telah berlaku sedikit kekalutan di kaunter-kaunter immigration negara jiran kita di mana mereka dikatakan perlukan sertifikat pemvaksinan dan dalam tempoh tak sampai 24 jam keputusan itu telah pun diubah secara 360. Apakah yang boleh kita belajar daripada tindakan seumpama ini dan kesannya kepada pelawat-pelawat yang ingin datang ke negara kita? Ya, ini satu perkongsian yang sangat menarik. Satu perkara yang kami agensi kerajaan ini belajar semasa menguruskan COVID, apa juga polisi atau dasar yang nak kita buat, ia mesti ditentukan dengan jelas di peringkat awal. Dan kita tidak boleh menukar dasar dan polisi itu dalam masa 48 jam. Kerana ia akan mengakibatkan mereka yang telah pun bersedia untuk datang ke negara ini stranded ataupun terkandas di negara-negara di mana mereka transit. Sebab itu kalau kita perhatikan semasa pengurusan pandemik dahulu, selalunya pelaksanaan dasar baru kita akan buat dalam masa sama ada 3 hari ataupun 4 hari. Katakan kita ingin umumkan bahawa wajib PCR test bagi negara-negara tertentu. Hari ini kita umumkan kita akan kuasakan 4 hari daripada. Tujuannya supaya mereka mungkin telah transit di mana-mana negara. Bayangkan sekiranya mereka ini tidak dapat meneruskan perjalanan. Di kesannya dari segi imej kepada negara itu adalah amat besar. Dan polisi kita sekarang ini adalah amat jelas sekali.
dan mudah untuk dilaksanakan oleh kami agensi-agensi kerajaan. Juga bagaimana boleh diperjelaskan salah faham ataupun ada misconception bila mana bila cakap tentang pengembara dari China, kita bayangkan mereka dari PRC semata-mata. Tapi sebenarnya aspeknya kepada penerbangan dan semua yang mengambil penerbangan tersebut dan juga rakyat Malaysia yang pulang dari negara China. Bagaimana pula SOP untuk rakyat Malaysia? Bagi rakyat Malaysia, mereka tidak perlu melalui kaunter khas penerbangan daripada China ini, tetapi mereka perlu melalui kaunter manual yang dikhaskan untuk rakyat Malaysia. Di setiap pintu masuk, di lapangan terbang khususnya, kalau kita perasan di KLIA, rakyat Malaysia boleh menggunakan autogate. Ya. Mereka boleh terus masuk dan keluar. Tetapi sebenarnya ada kaunter manual untuk rakyat negara kita. Betul. Kalau saya tak silap, ada 2 ataupun 3 kaunter di sana. Dan kaunter ni kita akan activate, kita akan gunakan apabila berlaku keadaan-keadaan seperti sekarang, di mana kita perlu membuat sedikit pemeriksaan ke atas rakyat negara kita. Dan dalam kes ini, mereka yang pulang daripada China ini, mereka perlu melalui kaunter-kaunter manual ini untuk kita lihat sama ada mereka mempunyai gejala dan sebagainya. Dan kalau ada, seperti biasa akan dirujuk kepada petugas di Kementerian Kesihatan. Untuk pelawat asing dan juga rakyat tempatan yang ingin mendapat kepastian tentang apa-apa perubahan, di manakah hala tuju mereka? Adakah mereka perlu melawat laman rasmi Immigration Malaysia ataupun ada terdapat saluran lain untuk pembekalan maklumat? Dalam keadaan sekarang ini, 2 portal utama yang boleh dirujuklah. Yang pertama, kalau mengenai prosedur-prosedur kemasukan, adalah portal Jabatan Immigration Malaysia. Okey. Dan sekiranya ingin mengetahui mengenai perkara-perkara tertentu berkaitan dengan kesihatan, sudah tentu web Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan semasa pandemik dahulu juga, kami sentiasa kemaskini di antara satu sama lain. Sekiranya KKM mengambil langkah ini, mereka akan maklumkan kepada Immigration dan kami juga akan muat naik di dalam portal jabatan. Sebagai kesimpulan, Datuk Seri, bagi rakyat Malaysia yang akan keluar negara pula, apa lagi peringatan yang sentiasa perlu diberikan supaya perjalanan mereka lancar pergi dan pulang ke tanah air? Ya, saya hanya boleh memberi nasihat. Ini berdasarkan kepada pengalaman semasa pandemik lah. Kalau kita merasakan keadaan di negara berkenaan terlalu berisiko dari segi jangkitan COVID ini, nasihat yang boleh diberikan oleh Jabatan Immigration ialah lebih baik ditangguhkan dulu kalau ia sekadar untuk pergi melancong dan berjalan-jalan. Kerana sekiranya kita positif di negara asing, kita akan terpaksa melalui pelbagai prosedur di negara berkenaan. Di kuarantin, hospital dan sebagainya. Ini bukan travel advisory, tetapi sekadar berkongsi pengalaman semasa pandemik. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami dalam membincangkan isu yang hangat diperkatakan, sekatan yang perlu dikenakan ataupun tidak ke atas pelawat-pelawat asing yang datang ke negara kita dalam tempoh ini yang jangkakan gelombang COVID baru dan sebagainya. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Terima kasih kembali. Kita berehat seketika dan sekembalinya nanti lebih banyak